ada dalam laporan berita harian di muka 2 pada hari ini. Saya kira bahawa itu adalah hasil ataupun hasil daripada perbahasan yang saya bawa, yang saya bangkitkan dalam parlimen dalam perbahasan bajet tambahan di peringkat dasar lagi, iaitu saya membangkitkan tentang masalah yang berlaku dalam Kementerian Kerja Raya, di mana seperti wujud dua ketua pengarah, dan hari ini secara jelas sememangnya diperakui sendiri melalui laporan daripada berita harian bahawa Judin tetap untuk berada di situ, dan saya telah dipahamkan sebentar tadi bahawa beliau tidak menerima tawaran jawatan yang diberikan kepada beliau sebagai CEO kepada CIDB. Dan saya dipahamkan bahawa sebelum itu Ketua Setiausaha Negara telah pun membuat pengumuman tentang pelantikan Judin itu dipindahkan kepada CIDB. Tetapi mengikut dalam tata cara pelantikan pegawai tinggi ini, oleh kerana CIDB itu adalah badan berkanun, maka pelantikan, sebarang bentuk pelantikan perpindahan pegawai-pegawai seperti mana Datuk Judin ini, dia mesti mendapat persetujuan daripada Tuan Tubuh. Mesti mendapat persetujuan daripada Tuan Tubuh. Apabila Tuan Tubuh tidak bersetuju, maka tidak boleh berlaku perpindahan tersebut, sebab dia daripada perkhidmatan awam ini kepada badan berkanun. Jadi apa yang berlaku hari ini, Datuk Judin tidak menerima pelantikan beliau sebagai pengarah urusan CIDB, maka akhirnya beliau tetap berada di situlah, tetap berada di situ. Jadi isu yang saya nak bangkitkan yang tidak pernah pun dilaporkan oleh akhbar dalam perbahasan saya, jawapan Menteri Kerajaan mengatakan bahawa perpindahan itu dibuat kerana pengalaman dan kepakaran Judin. Pengalaman dan kepakaran Judin untuk dimanfaatkan CIDB. Saya kira adalah tidak wajar kepakaran beliau itu, pengalaman beliau itu sepatutnya dikekalkan sebagai ketua setiausaha, ketua pengarah Kerja Raya untuk memantau agensi-agensi di bawah dia. CIDB ini adalah agensi di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi takkanlah orang yang pakar pergi duduk di bawah agensi, kemudian orang tak pakar pantau orang yang pakar. Jadi saya katakan bahawa ini tak kena. Itu satu pengujahan saya. Yang keduanya ialah yang dilantik menjadi ketua pengarah yang baru ini ialah timbalan beliau dulu. Timbalan beliau dulu. Jadi bagaimana timbalan nak memantau kerja bekas ketua pengarah dia? Jadi saya katakan bahawa ada something wrong, ada satu benda yang tidak kena dalam perhubungan ini, dan sebab itu saya katakan bahawa kerajaan harus mengembalikan suasana murni di dalam Kementerian Kerja Raya ini, iaitu mengembalikan Judin pada kedudukannya. Saya minta supaya mengembalikan Datuk Judin ini, Ayar Judin ini kepada kedudukan beliau sebagai ketua pengarah, dan Datuk Makno untuk menjaga maruah dia, oleh kerana kesilapan ini adalah kesilapan kerajaan. Datuk Makno hendaklah diangkat untuk menjadi ketua pengarah mana-mana jabatan yang kementerian yang ada. Jadi sebab kesilapan ini, sebab saya katakan bahawa jawatan hakiki di CIDB adalah JUSA. Hanya JUSA-C kalau tak silap saya, JUSA. Di JUSA. Sedangkan Judin adalah turus 3. Jadi walaupun kedudukan dia, semua emolumen yang dia dapat sebelum ni takkan berubah, tetapi jawatan hakiki di CIDP itu hanya memerlukan JUSA, tak memerlukan seorang yang bertaraf turus 3. Jadi saya katakan bahawa dalam keadaan pula Judin hanya 3 tahun lagi akan bersarah tamat tempoh dia. Datuk Makno hanya tahun hadapan akan menamatkan tempoh dia. Jadi bagi saya bahawa suatu yang tidak kena sehingga memangsakan kepada 2 orang. Dan Datuk Makno pun saya percaya bahawa agak satu kesukaran kepada beliau untuk nak melaksanakan tugas, walaupun dia menafikan, tapi saya percaya bahawa hakikatnya bahawa satu kesukaran untuk dia bertugas, kerana sekarang ini seperti dua kumpulan dalam pegawai di peringkat Kementerian Kerja Raya. Jadi saya minta bahawa Datuk Judin harus dikembalikan, dan Datuk Makno perlu diangkat untuk menjadi ketua pengarah di tempat yang lain,
dan suasana murni ini harus dikembalikan kerana tugas JKR besar untuk memantau rancangan Malaysia ke-10 supaya pelaksanaan itu berjalan dengan baik. KSN ni dah dapat extension 2-3 kali dah. Tetapi nampaknya seolah-olah KSN ni tidak mempertahankan tidak memertabatkan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Sebab dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi seperti kita, pegawai-pegawai perkhidmatan awam ialah yang memainkan peranan yang penting dan menjadi tulang belakang negara ini. Ahli politik datang dan pergi, tetapi pegawai-pegawai takbir, pegawai perkhidmatan awam menjadi sangat penting. Sebab itu KSN kena bertindak sebagai orang yang mempertahankan polisi-polisi dan dasar-dasar serta kepentingan perkhidmatan awam. KSN tak boleh main macam politician, dia tak boleh jadi politician. Dia kena jadi independen, di samping itu menasihati kerajaan. Tetapi nampaknya dalam statement-statement dia amat statementnya secara politik. Sebab itu kita rasa pegawai kerajaan moralnya rendah sekarang. Kita tahu mereka di bawah tekanan, tetapi KSN harus memainkan peranan menjadi bapa dan orang yang melindungi pegawai-pegawai, bukan orang-orang yang menjadi jurucakap kepada ahli politik. Jadi nampaknya peranan beliau selepas mendapat extension ini nampak pelik betul. Jadi saya rasa saya mendesaklah KSN supaya melihat pentadbiran awam sebagai suatu institusi, as an institution, dan beliau mesti menjadi custodian kepada institusi ini. Jadi untuk itu perkara-perkara yang melibatkan pertukaran, walaupun ada 1-2 individu yang terlibat, tetapi maruah keseluruhan perkhidmatan awam itu terjejas. Jadi kalau mereka boleh ditendang ke sana sini dalam notis tak sampai pun 2 hari, ini apa benda ni? Jadi seolah-olah KSN hilang kawalan dalam perkhidmatan awam. Jadi saya minta lah supaya KSN kembali kepada tugas dan fungsi awal asal beliau dan jangan main politik dalam isu ini.